Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, pertama kali syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik daripada Allah dan pilihan daripada Allah kita dapat bertemu pada malam ini. Kita dapat berkenalan bersua muka. Dan saya pertama kali, orang Penang pertama kali datang Masjid Jelutong ni. Jadi terima kasihlah panggil dapat kenal. Pertama kali datang jejak sini. Jadi yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan Tuan Imam dan para jawatankuasa masjid, dan kerana sudi menyebut saya datang ke sini untuk bermuzakarah tentang ilmu, yang mana ada manusia kadang-kadang dia tak tahu, dia tidak ada panduan dalam beragama. Dia beragama tapi dia tak tahu apa yang perlu dia utamakan, dia dahulukan. Tidak ada panduan. Tapi sebenarnya ada dalam hadis. Ada dah hadis kadang-kadang kita tak sampai dekat kita. Jadi pada malam ini kita sama-sama bincanglah muzakarah. Saya nak bawa satu hadis yang mana hadis tu kata Imam Nawawi merupakan separuh agama. Jadi agama duduk di hadis tu. Separuh agama duduk dalam hadis tu. Apa itu agama? Itu dalam kita nak beragama, kita hidup beragama ni, apa yang perlu kita kena utamakan. Tu. Hadis ni hadis masyhur. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar kata, "Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ketika kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iz tala'a alaihi rajulun, tiba-tiba keluar seorang lelaki, syadidu bayadus siyab, baju putih bersih. Tu syadidu sawadis sya'ar, rambut hitam minyak semat lah. Baju putih, rambut hitam minyak elok. Tak serabut begitu dah. Wala yura alaihi asarus safar, tak ada pula kesan-kesan dia ni orang yang musafir datang jauh. Tak ada kesan, dan tak ada tanda-tanda dia ni datang jauh. Tu. Tapi nak kata anak tempatan, wala ya'dhibuhu ahadun minna, seorang pun tak kenal dia ni. Dulu kalau di Madinah, kalau sahabat-sahabat yang datang, kawan-kawannya daripada Mekah, kalau mai sampai Madinah tu berserabut dah. Rambut tu tak tahu kan, naik kuda, guduk dengan padang pasir lagi, geduk sampai tu. Kalau bahasa kita, kalau ribah rambut tu pum keluar habis lah. Habuk keluar, naik kuda gugur. Ni dak. Nabi duduk dengan sahabat-sahabat ni, tiba-tiba mai seorang lelaki semat, baju putih. Dia sebut baju putih ni apa? Ni tak ada lah berhabuk kot main lalu kot apa dia? Lalu kot padang pasir tu kot habuk merah, tak ada. Kemas elok, rambut hitam elok semat. Nak kata main jauh, rambut minyak elok, baju putih elok ni. Nak kata orang anak tempatan, siapa pun tak kenal. Dengan elok. Siapa pun tak kenal dia.
Dah tu orang sahabat siapa kenal, dia kita bayangkan lah, Madinah kita duk pergi umrah pun, Mekah ke Madinah tu kan, kita tengok apa dia punya apa dah, Lebuh Raya tempat kita duk berhenti ya. Kita duk berhenti Lebuh Raya apa dah? RNR dia pun sudah lah kan. RNR pun pada kan, siapa pernah pergi Mekah tahu, belum nak sampai ke Madinah RNR dia punya tu, dia punya teruk. RNR dia kencing pun ikut dan berebut. Dan kita boleh tengok lagu mana bukit-bukit kan, zaman 2020 pun kita boleh tengok bukit ini dengan panas, bukit hitam, batu hitam dengan apa berdebu. Tapi kita ni Lebuh Raya, lepas tu kita tak boleh bayang lagu mana Nabi dulu ni, Nabi berjalan ni sahabat, Allahu Akbar. 2020 pun kita boleh tengok lagi lah ni di Arab Saudi ni kan. Tambah zaman Nabi kita tak tahu lagu mana. Nak cerita kata bila sampai, kalau ada sahabat mai daripada Mekah atau mana-mana tempat, dia sampai Madinah ni, baju ni kalau putih dah tak putih dah, rambut berserugum. Guduguh, berhenti lagi. Tapi hak ni semat dengan wangi apa aku ni. Dia main-main pula tu. Tu. Fa'asnada rukbatayhi ala rukbatayhi. Dia sandarkan dua lututnya dengan dua lutut Nabi. Tu. Dia main duduk elok begitu. Nabi ni dia duduk, dia selalu kalau duduk macam, bukan macam kita ni, macam kita duduk tahiyat awal tu, duduk macam tu, duduk macam tu, dia duduk macam kita duduk tu. Mai lelaki ni melebak sandak dia punya tu, mai duduk rapat dia punya kepala lutut dengan kepala lutut Nabi. Ni kalau bahasa kita kan, Tok U duduk mengajar, dia mai sandak, kita nak buat macam mana rasa? Tok U duduk mengajar, mai lelaki kita tak kenal, mai sandak kepala lutut dia. Kira kita nak pelempang, hambat keluar. Kira nak hambat keluar, dia ni something mana main ni. Dia main sandak dua lutut dia. Wa wada'a yadaihi ala fakhizai. Dia letak dua tangannya di dua pahanya. Hanya ni payah juga. Dia letak dua tangannya di dua pahanya. Boleh maknanya dia letak dua tangannya di dua pahanya. Boleh kata ulama dia letak dua tangannya di dua pahanya Nabi. Dah ulama memilih memang dia letak di dua tangannya di paha Nabi. Hak ni lagi sangsing. Berdegak, dia pegang lutut Nabi. Hak ni lagi sangsing. Ceno Mak ni kalau pasal kita, tangan ni kembang kan. Ceno Mak ni dia tak boleh. Dia bukan Ceno Mak, sahabat-sahabat lain tak boleh buat kat Nabi ikut suka begini ni siapa. Tapi sahabat dia pecam. Sebab Nabi ni kalau dia marah dia pecam. Nabi pun relax. Nabi ni sebab dia orang smart, dia orang putih merah. Kalau dia marah boleh tahu kata dia marah. Tapi sahabat dia tengok, Nabi ni nampak tak marah. Biar pergi dulu, kita tengok dulu. Kita tengok dulu dia nak buat apa ni. Nabi pun nampak relax je. Nabi nampak tenang. Sebab Nabi bila dia marah, dia memang nampak dia marah. Dan kalau tak betul dia akan tegur terus. Tapi Nabi relax. Dia main letak tangan tu, main cekak kepala lutut Nabi tu. Akhbirni anil, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Ya Muhammad, beritahu kepada aku apa itu Islam. Panggil Muhammad. Ya Muhammad, dalam hadis tu, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Ya Muhammad, beritahu kepada aku apa itu Islam. Sahabat ni Tapi nanti tu buat Nabi tak nampak Nabi marah. Nabi disuka kita kita ni muka kita ni kulit tak putih ni marah orang tak sedap. Nanti keluar mulut baru orang tahu kan. Dia Nabi dia orang smart pula, handsome, putih, melepak. Kalau dia marah nampak ni tak? Ni dah, dia ni kira melampau ni. Ya Muhammad dia panggil. Kalau kita Tok U duk mengajak, Tok U nama Mat, nak tanya sikit. Kalau kita memang pakai angkat dua kaki dah, tangan hayun pergi keluar kan. Hayun begitu, pum pituk kat kubur. Memang kurang ajak. Tapi nanti dulu, pelik ni, Nabi pun nampak tak marah. Nanti dulu, sahabat-sahabat ni jangan. Nabi ni penjaga sungguh. Lepas tu kita pun Tok U pun kena jaga juga kan? Tok U pun kena jaga.
Orang lain ni Tok Guru dia tak jaga. Dia hentam Tok Guru. Pada ketika masa perjanjian Hudaybiyah tu. Kan? Masa perjanjian Hudaybiyah, Nabi nak masuk Mekah. Nabi nak buat umrah. Tu. Tapi depa tak bagi. Depa kata Nabi nak main perang. Nabi kata bukan nak main perang, kalau perang kami bawa habislah, kami bawa habis senjata. Ni buat apa kami duk bawa habis binatang-binatang unta, kambing ni? Kan? Tak bagi. Hantar main wakil. Depa musyrikin hantar main wakil sembang kat Nabi. Main sembang kat Nabi nak pegang janggut. Tak, dia nak main pegang lah. Nak pegang. Sahabat tampak begitu. Tampak terus. Dia sahabat ni ada orang Arab ni bila cakap dia suka nak pegang tangan, dia suka nak pegang. Kena tampang. Kan? Nak bak kata sahabat. Dia tak bagi. Nak sembang sikit, tampak selalu. Tak bagi pegang. Arab ni style dia, kita nak sembang, dia kena pegang janggut. Tak pegang janggut tak apa, pegang ni, pegang dagu dia. Kita nak minta kurang, pegang janggut dia. Pegang bob ni. Pak tu buat macam ni. Dapat murah. Dia jual RM5, RM4 boleh? Tak boleh. RM4 tak boleh. RM5 kita RM4. Dia bagi. Kalau dia silap RM3. Tapi mula pegang dulu. Pegang tak apa, pegang dulu. Mungkin dapat RM5, dapat RM4. Kalau RM3 boleh dapat. Betul kan ni Arab? Cuma di Mekah ni kadang-kadang Bangla payah juga. Kalau Arab betul macam tu. Kami pernah buat dekat ketua polis tu. Ketua polis kalau tak ada janggut tak apa. Tak ada janggut, pegang dagu dia. Dia lemah tu, dia macam kucing tu. Kita tak belakang ni. Dia jadi gitu. Arab ni dia pantang punggung saya. Punggung jangan. Kita pegang tampak punggung tak apa. Arab jangan. Pegang punggung dia terkena siap. Hak lain tak apa, nak pegang tak apa. Pegang ketua polis duk pegang ni, dia duk marah lah. Kami duk syira nak semayang dekat Bukit Golan. Bukit Golan tu Israel duk jaga. Ada kawan kami daripada Arab Golan, dia tak hampa duduk dulu, hampa jangan buat apa, sebab nak masuk tu payah. Dia pun kena bagi AC dia apa. Kami pergi, kami minta nak semayang. Kami tak semayang lagi. Yang syok duk pergi semayang kat situ. Dia kata mampu apa duk semayang kat situ. Israel duk jaga, dia tahu dia kata kebaik. Dia tembak mampu. Kami tak apa, duk macam mana? Pergi jumpa ketua polis. Duk dia kata pegang cak gitu. Pegang ketua polis. Pak. Tak apa, boleh masuk. Boleh masuk terus. Boleh masuk Kampung Golan. Kampung Golan tempat elok sebab tu Israel nak sangat. Dia ada sungai, dia ada macam-macam lah, kebun lah, macam apa dia ni, baldi, apa dia ni, gandum. Elok. Kami boleh masuk. Sebab apa? Cekak je. Dia tak ada janggut, tapi pegang dagu dia, nak pegang ketua polis ni. Dia dulu. Pegang. Pegang begitu. Begitu. Tak ada dengan sayang, tak pozi. Tak pozi. Apa dia? Suanjaya tak pozi. Tu sayang dengan dia. Kami dah tak pozi, dia berani. Saya tak pegang. Ustaz pegang. Dia dah cekak gitu. Tak pozi. Tanya dia. Saya serumah dengan dia di Syirah tu. Tak pozi Yusuf. Nak cerita kata betapa sahabat jaga Nabi. Tapi hak ni dah akhbirni ya Muhammad akhbirni ani Islam, beritahu aku apa itu Islam. Dia panggil Muhammad gitu. Kita Tok Guru pun kita tak panggil nama. Padahal Tok Guru bukan Nabi pun. Bukan maksum pun, kita pun tak gamak nak panggil nama kan. Kita panggil ustaz. Ni dah ya Muhammad. Sedangkan dalam Quran tak bagi. Da taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Jangan hampa panggil Nabi macam mana hampa panggil sesama kamu. Allah tak bagi. Dalam Quran sebut jelas. Jangan hampa panggil Rasul semacam mana hampa panggil sama-sama hampa. Kita tak hormat Nabi mana? Jangan Nabi Muhammad jangan. Kalau nak panggil boleh. Ya Nabi Yuna Muhammad tak apa. Dia kena ada di depan. Ya Sayyidina Muhammad. Ya Rasulullah Muhammad. Jangan ya Muhammad tak boleh. Ataupun ya Muhammad Rasulullah tak apa. Jangan Muhammad saja tak boleh. Kurang hajak orang panggil. Sebab tu yang
jaga tu, bila baca tahiyat, baca selawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Sayyidina tu. Tu. Bukan bid'ah. Nak beradab dengan Nabi. Sebut Sayyidina. Padahal tak, kemudian tidak ada larangan pun nak sebut Sayyidina ni. Kita memuliakan Nabi. Nabi sini pun suruh sahabat bangkit bila ada ketua-ketua kaum yang datang tempat lain. Nabi suruh bangkit. Hormat Sayyidakum, penghulu kamu, Sayyidah. Jadi apa salahnya kalau kita nak panggil Nabi, kita selawat dengan Sayyidina? Itu tak apalah, tu cerita panjang. Tak apa lagi. Sahabat tengok Nabi ni relax saja. Nabi tenang. Nabi layan pula. Al-Islam anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa an tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Nabi layan. Islam itu kamu bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad pesuruh Allah, dan kamu sembahyang, kamu zakat, kamu puasa, dan kamu haji. Lepas Nabi jawab tu, sadaqta, betul kau. Dah tanya kata betul pula. Lagi kurang ajak, betul tak? Dia tanya Tok Guru, apa masalah hukum ni? Haram. Betul. Betul. Dia tanya, dia kata betul pula. Sadaqta, betul kau. Dia kata kat Nabi. Betul kau jawab? Betul. Tapi Nabi pun tak terkejut. Nabi pun relax. Apa tu yang Sayyidina Umar tak bertindak tu? Nabi pun relax. Sadaqta. Sayyidina Umar kata apa? Yas'aluhu wa yusaddiquhu. Dia tanya Nabi, kemudian dia kata ya pula. Dia tanya. Lepas tu duduk kata ya. Apa kalau dia tahu sudah lah. Yas'aluhu wa yusaddiquhu. Nabi layan. Kemudian, akhbirni anil iman. Ya Muhammad, akhbirni anil iman. Beritahu pada aku tentang iman. Iman tu apa dia? Panggil Muhammad lagi. Muhammad kata, an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Tu. Wa tu'mina bil qadari khairi wa syarrihi. Nabi sebut habislah rukun iman tu. Dengan rukun Islam Nabi sebut habis. 5 dengan 6 tu habis. Sadaqta, betul kau. Betul. Tu. Bukan macam UPP lah, betul tak lah. Betul, sadaqta. Tu. Betul kau. Sahabat kata, yas'aluhu yusaddiquhu. Dia tanya, dia kata betul pula. Tak apa, biar dulu. Kita tengok macam mana. Tu. Sayyidina Umar ni nak penampak kan. Tu. Silat tarik pedang Sayyidina Umar ni. Akhbirni anil ihsan. Ya Muhammad, akhbirni anil ihsan. Beritahu aku ihsan tu apa dia? Nabi jawab, al ihsan an ta'budallah. Kamu beribadat dekat Allah ka'annaka tarah, seolah-olah kamu melihat dia. Fa illam takun tarahu, kalau kamu tak mampu beribadat macam tu, kamu ibadat seolah kamu lihat dia, fa innahu yaraka, kamu kena ingat dia sedang melihat kau. Sadaqta, betul kau. Akhbirni an sa'ah, mata sa'ah, bila nak kiamat? Hadis tu panjang, saya baca sekerat. Bila nak kiamat? Nabi kata apa? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang menanya itu lebih tahu daripada orang yang kena tanya. Hak menanya ni lebih tahu daripada yang kena tanya. Sahabat lagi terkejut. Bukan dia mengaku dia tahu. Nabi kata orang menanya lebih tahu pada yang kena tanya. Jadi masa tu sahabat, ni orang pelik ni. Nabi sendiri mengaku dia alim pada ni. Hari tu panjang. Tapi kita cerita dulu kan siapa dia kan. Lepas tu lama lah. Jadi tanya tentang Islam, tanya tentang iman, tanya tentang ihsan. Lepas tu kata seorang ulama, banyak hari juga sahabat duduk fikir siapa dia ni. Dia ni siapa gerangan lelaki ni? Nabi panggil Umar. Hei Umar. Tu. Hantar tak siapa tu? Manis sa'il. Siapa yang mai tanya aku hari tu? Allah wa Rasul a'lam. Allah dan Rasul lebih tahu, kami tak tahu siapa dia. Itulah Jibril. Jibril datang.
Jibril datang, sabit pun dia panggil Muhammad ikut dan dia tu dia. Jibril. Dia datang buat apa? Tu. Dia datang yu'allimukum dinakum. Dia datang nak mengajar kamu apa itu agama. Apa itu agama kamu? Dia datang dia nak ajak apa? Agama tu apa dia? Di dalam kita nak beragama, lah ni kita ni duk beragama ni. Mari semayang. Kan? Dia bukan agama ni, beragama ni masuk Islam dah. Dia lain. Arab ni kalau kita orang masjid lebih anta mutadayyin. Mutadayyin beragama. Bukan beragama bermasuk Islam dah. Beragama ni orang kuat agama lah. Anta mutadayyin. Kalau mutadayyin ni kalau dia puji dia. Kalau main sebut anta mutadayyin. Mutadayyin beragama. Memang Islam dah beragama. Hebat boleh main tu. Jadi Jibril main nak ajak agama hampa. Apa itu agama? Jadi dalam kita beragama ni kita kena utamakan 3 tu. Islam, iman, ihsan. Yu'allimukum dinakum. Dia main nak ajak hampa, dia main nak ajak agama hampa. Apa itu agama? Jadi dalam Nabi duduk dalam masjid, sahabat-sahabat duduk menyembang, dia nak kata apa? Nak sembang ni tembang 3 ni. Tentang Islam, iman, ihsan. Jangan duduk sembang bab lain lagi. Bukan tak boleh bab lain. Sembang bab 3 ni dulu. Kata ulama Islam tu ibarat pekah. Kan pekah lah tu. Kamu sembahyang, zakat, haji, puasa. Pekah lah. Itu Imam Nawawi kata hadis ni separuh daripada agama. Kemudian Nabi abang tentang iman. Tentang iman. Itu iman tu kata ulama ibarat ilmu tauhid. Jadi ilmu fiqh, ilmu tauhid. Ihsan ibarat ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf. Jadi 3 ni perlu kita bincang dalam masjid. Tentang Islam iaitulah fiqh, dan tentang iman iaitulah tauhid, dan tentang ihsan iaitulah tasawuf. Mudah-mudahan ada dalam masjid ini, no? Saya mana masjid saya mengajak, saya tanya hak tu. Kena tekan 3 ni. Pihak masjid kena hidang 3 ilmu ni. Kalau tak ada, kita kena tanya. Dia pilihlah orang tak ada pun dia pergi kat depa. Yang penting kita sediakan. Kita iklan. Buat jadual malam ni ada ustaz mengajar fiqh, ada ustaz mengajar tauhid, ada ustaz mengajar tasawuf. Depa tak main lantak pergi kat depa. Kita nanti sebab nanti kita kena tanya. Panggil dah ustaz mai. Bukan dia tanya, orang ramai tak? Panggil dah ustaz mai. Kita dah panggil dah orang tak ada, itu baby lah. Kena ada tu 3 ilmu tu. Kena ada 3 ilmu tu. Tauhid, tasawuf, fiqh. Biar pi tak ada orang pun. Dia jenis ustaz mengajak 3 ilmu ni, tak ada orang ni. Hak 3 ilmu ni tak ada orang ni. Hak mengajak, hak ajak agama betul-betul. Hak ajak apa yang patut kita tahu, hak tu yang tak ada orang. Hak mengajak bermula tak habis-habis, duk mula tu lah. Itulah tak ada orang, tiang paling ramai. Tiang paling banyak daripada orang mengaji, betul tak? Hak berdebam hak tu ramai. Bukan salah ustaz berdebang, kita tu kena pandai pilih. Ustaz berdebang, kita duduk untuk selera telinga kita. Tapi ustaz duk mengajak fiqh, wah, kita tak mau mengaji. Mengajak tauhid, satu, kita tak mau mengaji. Tasawuf pun tak mau. Itu dia datang nak mengajar agama hampa. Apa itu agama? Kita tengok yang pertama sekali ialah tauhid. Kenapa? Di dalam Islam itu apa dia? Dalam Islam tu, al-Islam anta syahada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu kamu bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad pesuruh Allah. Itu Islam. Lepas tu apa dia? Wa antuki masalah, dan kamu semayang. Semayang lepas apa? Lepas syahadah. Lepas syahadah. Jadi mana? Kata ulama, asyahadah la takunu illa ba'dal ma'rifah. Kita nak saksi tiada Tuhan melainkan Allah ni selepas kita kena kenal dia. Kita nak jadi saksi pada orang macam mana kita tak tahu kes, kita tak tahu siapa. Tu. Anak guam kita tak tahu macam mana latar belakang. Lagu mana kita nak saksi? Asyahadah la takunu illa ba'dal ma'rifah. Nak saksi ni tiada Tuhan melainkan Allah ni tidak ada melainkan selepas kena kenal Tuhan. Syahadah ni bukan masuk Islam. Bukan masuk Islam. Buat hak ni Jibril datang nak ajak sahabat. Sahabat memang dah Islam dah. Sahabat dah memang Islam dah. Jadi kenapa Jibril tanya Islam anta syahada ilallah? Nak apa kata saksi tu
Dia panggil syahadah tu, dia panggil syahadah khassah. Syahadah yang khusus. Iaitu dia panggil ma'rifatullah secara khas. Adapun syahadah orang kafir tu, itu makrifah ammah secara ijmal, secara umum dulu. Orang kafir dia kena saksi dulu waktu asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar, itu dia panggil kenal secara ijmal, secara borong dulu, secara umum, secara global. Lepas tu kena kenal secara khusus. Lah ni kita lah ni kena kenal secara khusus. Dia panggil makrifah khassah, bukan makrifah ammah. Dia panggil makrifah tafsiliyah, bukan makrifah ijmaliyah. Kita lah ni. Sebab tu Jibril datang mai tanya, nak suruh bagi tahu dekat sahabat. Pertama, hampa kena saksi tiada Tuhan melainkan Allah. Nak saksi lagu mana? Kena kenal Tuhan. Kita kena kenal Allah nak saksi. Maksud kita kena faham, bukan saksi tu masuk Islam. Itu memang dah itu untuk orang kafir. Kita ni. Kita ni. Sebab tu hadis daripada Jundub, dia kata, kami ni ketika kami ni fityan hazawirah, ketika kami ni remaja, kami ni kanak remaja, ta'allamnal iman qabla an nata'allamal Quran. Kami belajar iman dulu sebelum kami belajar Quran. Nabi ajak kami iman dulu. Jadi Jundub ni, mereka ni sahabat Nabi yang kecil-kecil. Mereka ni memang Islam. Tapi Nabi kata apa? Mereka kata kami belajar iman dulu sebelum kami belajar Quran. Makna apa? Iman tu bukan iman Islam dah, lepas Islam lah, iman yang lain. Dia panggil iman khas atau iman tafsil. Kami belajar iman dulu. Summa ta'allamnal Quran, kemudian kami belajar Quran. Lepas tu baru kami belajar Quran. Fazdadna bihi imana. Lepas tu bertambah iman kami. Kita belajar Quran dulu, betul tak? Kita belajar Quran dulu. Kemudian barulah duk mengaji hantar kafar, duk mengaji tauhid tu. Sahabat dulu dah, Nabi ajak iman dulu, kemudian baru belajar Quran. Ta'allamnal iman qabla an nata'allamal Quran, summa ta'allamnal Quran fazdadna bihi imana. Kami belajar iman dulu, baru kami belajar Quran. Bila kami belajar Quran, iman kami bertambah. Kita belajar Quran dulu, waktu orang tua dulu. Orang tua dulu sampai dia hambat, disuruh mengaji sifat 20 dulu. Itu tak apa nak kena, tapi kena. Kena tapi tak apa nak kena. Ada. Kena tu di mana? Di sudut penekanan dia kenal Tuhan. Hei, pergi belajar sifat 20 dulu. Dia tak pergi semayang. Tak pergi semayang tu tak kena sebenarnya. Kena kat mana? Kena tu penekanan mereka mengaji sifat 20. Tak kena mana? Tak kena tu sebab mereka tak pergi semayang. Semayang lah, tak apalah. Sambil-sambil semayang, sambil-sambil belajar. Tak dihambat keluar. Kita ni tak nak tanya dah kenal Tuhan ke dah. Dah kita pun tak apa nak kenal. Tak apa nak kenal Tuhan. Tu. Ni ada ustaz mengajak ni kita mengaji lah. Ustaz ada mengajak tauhid, kita mengaji. Kalau fiqh kita mengaji. Dan ceramah pun kita duduk. Tapi jangan kita duduk ceramah saja, tak dengar, tak mengaji. Ustaz-ustaz duk mengajak kitab-kitab ni. Hak ni hak tiga ni, hak Jibril tanya, hak saya sebut tadi, hadis saya baca tadi. Jadi sahabat-sahabat pun mereka belajar iman dulu. Jadi saya pergi tempat tahfiz Quran. Tempat tahfiz Quran, saya kata apa? Ustaz nak senang, ustaz mengajak bagi mereka hafal sifat 20 dulu, kemudian sambil mereka hafal Quran. Ustaz try tengok. Dia kata betul. Sebab apa? Mereka duk hafal kalam Allah. Duk hafal kalam Allah. Allah mereka tak kenal. Tuhan mereka tak kenal, duk hafal kalam dia. Tuhan tak kenal. Sebab saya berpandu hadis tadi ni, Nabi ajak kami iman dulu sebelum ajak Quran. Saya beri petua kat dia, ustaz cuba bagi mereka hafal. Sini pun kalau tahfiz, suruh mereka hafal Ummu Ibrahim tu. Hafal sebab dulu, bagi mereka kenal Tuhan dulu. Barulah hafal kalam dia. Mudi kata betul ustaz. Bila saya suruh mereka hafal sifat 20, cepat mereka hafal lain. Dah kenal Tuhan. Dah kenal Tuhan tak apa, Tuhan tak kenal. Kenal cara mereka lah. Kita langsung tak kenal Tuhan. Duk hafal kalam dia. Sungguh petua tu. Sebab kita ambil daripada hadis ni. Sebab tu Nabi 13 tahun Nabi kempen iman saja. Betul tak? Semayang lepas pada tu. 13 tahun Nabi dilantik jadi Rasul umur 40 tahun. Umur 40 tahun jadi Rasul lah. Kemudian 13 tahun
Tauhid saja. Maknanya 53. Lepas pada 13 tahun tu baru Isra' Mi'raj dia ambil semayang. Dia ambil semayang lepas pada 13 tahun. Jadi makna apa? Nabi semayang umur berapa? 53. Sebab tu yang ada pok-pok umur 53 pencen pun nak semayang. Dia ikut sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah. Dia lah kat dia. Rasulullah main umur 53, kami pun nak semayang umur 53. Tak dan sampai 53 mati, ambil. Masuk syurga free. Nak kata nakal kasar sangat, masuk syurga free. Tu pun ada juga pok-pok macam tu, ada pok pegang macam tu. Sedangkan Nabi kata apa? Nabi kata apa? Apabila sampai umur anak kamu sampai 7 tahun, muru auladakum, suruhlah anak kamu bisalah, dengan semayang apabila sampai umur 7 tahun. Tu hadis tu. Sebab ada pok kata apa? Nak semayang ni bila umur 53 ke atas. Sebab Nabi semayang umur 53. Memang betul. Kira-kira logik lah. Isra' Mi'raj kan 13 tahun di Mekah. Nabi pergi Madinah baru semayang. Maknanya 40 tahun 53. Itu yang pok-pok pencen tak mayang ni. Umpuk 50 tak mayang ni sebab apa? Dia masih kanak-kanak, masih ada 3 tahun lagi. Tak dan sampai 53, kena jantung mati. Masuk neraka free. Belah Penang ni kasar tak apa kan. Biasa kita Penang kasar kan. Tempat lain tak boleh. Masuk neraka. Ambil mau kata apa tu. Tu. Sebab apa? Dalilnya mana? Dalil Nabi kata muru auladakum bisalah. Suruhlah anak kamu semayang apabila sampai umurnya 7 tahun. Jadi Nabi suruh semayang umur 7 tahun. Nabi tak kata bila umur 53 suruh dia semayang. Kemudian Nabi kata apa? Bila 10 tahun dia tak semayang, Nabi kata 4,000 pukul mereka. Nabi suruh pukul. Bila sampai umur 10 tahun Nabi suruh pukul. Pukul, bukan pikul. Bukan pikul. Itu nasi kanak. Pukul. Tibai Nabi kata. Maknanya Nabi suruh tibai umur 10 tahun. 10 tahun tu bukan hak balik lagi. 10 tahun tu tak pasti lagi balik kanak. Nabi suruh tibai lah. Kalau 15 confirm balik. 15 confirm balik. 10 tahun Nabi suruh tibai dah. Nabi tak pernah duk abang. Ikutlah aku semayang umur 53 tahun. Hampa semayang umur 53 tahun? Jangan. Cari nak masuk neraka free. Tu. Jadi Nabi tekan tauhid. Lepas tu di Madinah barulah Nabi semayang. Nabi semayang. Nabi masa di Mekah pun dia bukan semayang waktu tu, tapi dia ada ibadat dia yang khusus. At-tahannus. Dia duduk di Gua Hira. Dia ada cara ibadat dia sendiri. Tu. Jangan kita kata Nabi tak buat apa. Tapi tauhid memang ditanam tauhid. Jadi di dalam Islam itu Islam itu kamu bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah. Tauhid dulu dalam Islam. Kalau rukun iman, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairi wa syarri. Dalam rukun iman tu semua dalam tu tauhid, betul tak? Kita tak mau bahas dah. Dalam rukun Islam tu mana? Anta syahada alla ilah, tauhid juga di depan dia. Jadi semayang dengan tauhid dulu. Lepas tu selalu saya sebut, kita ni jangan bila kita faham fardu ain ni dah lepas semayang lepas fardu ain. Dia tak tahu bila kita semayang, bila ada ustaz duduk atas kursi ni duduk mengajak tauhid, kalau kita tak kenal, kita wajib kena duduk. Fardu ain sama dengan semayang, bahkan dia lebih utama daripada semayang. Jaga tu. Utama pada semayang tu bukan dia tak semayang, tapi di antara dua ni mana dulu? Semayang dulu. Tauhid dulu, antasyadillah wa an tuki masalah tu nombor 2. Ni. Kita main masjid nak semayang wajibkah? Kita main masjid nak semayang wajibkah? Tak wajib. Tapi kita main masjid kerana nak mengaji wajib tak? Wajib. Ustaz mengajak tauhid, kita tak ada ilmu, kita nak mengaji, wajib kita kena main. Tapi kita nak semayang tak wajib. Dan jangan pula tak main masjid pula. Nak cerita asal. Kita main di rumah boleh tak? Boleh. Main di rumah boleh. Tapi bila kita nak main di masjid, dia bukan fardu ain. Tu. Kita boleh saja sembahyang di rumah. Tapi kalau tak ada guru mengajak tauhid, melainkan di masjid, tak ada guru mengajak fiqh, melainkan di masjid, tak ada guru yang mengajak tasawuf, melainkan di masjid, wajib kita kena main masjid. Wajib. Jadi kalau kita sembahyang
Tak wajib kita mai. Tapi bila kita duduk majlis ilmu yang bicara tentang fardu ain, fiqh, tauhid, tasawuf, wajib kita kena duduk. Jadi kita bersangka baiklah. Siapa-siapa yang lepas daripada wirid semayang tu, ataupun tak wirid lagi, dia belah dah, mana dia tu orang alim. Dia orang alim. Kita bersangka baiklah, tak boleh sangka buruk, kan? Dia orang alim. Jadi kalau bahasa ada kemusykilan, pilihan dia tanya tentang Tuhan. Kalau ada kemusykilan tentang semayang, pergi tanya dia. Mana aku tahu dia tahu. Dia tak tahu buat apa belah pula. Kan? Kena duduklah. Ni banyak orang duk faham. Lepas semayang, alhamdulillah aku dah tunai kewajipan. Hai, kalau ada ustaz duk bismillahirrahmanirrahim, sifat pertama wajib kita kena duduk. Melainkan dia ada kerja lain, tu cerita lain lah. Tapi kewajipan dia mengaji tetap masih tertanggung ke atas diri dia. Masih tertanggung ke atas diri dia. Kalau dia tak kena Tuhan, dia berdosa. Tuhan ni kita kena ingat elok. Itu dalam pertanyaan tentang Islam syahadah dulu. Lepas tu wa antuki masalah, dan kamu semayang. Barulah semayang. Barulah habaq tentang semayang. Kemudian zakat, kemudian haji, kemudian puasa. Kemudian puasa, kemudian haji. Okey, ni saya tak mau cerita, ni fiqh. Kemudian tanya tentang iman. Kenapa duk tanya lagi tentang iman depan sahabat? Bab semayang pun Nabi Jibril tanya lagi. Bab semayang pun Jibril tanya lagi Nabi. Sebab apa? Ada lagi di kalangan mereka yang zaman Nabi yang kadang-kadang pelik daripada kita yang ada. Bab Arab ni kalau diteruk sungguh. Kalau dia bagi. Kalau dia teruk sungguh Arab ni. Kan cerita ada Arab pergi kencing kat penjuru masjid tu. Kan? Ada kita jumpa Melayu kita kencing kat dalam masjid. Tapi Arab dia boleh kencing. Dia boleh kencing. Tapi masjid Nabi tak macam masjid kita. Dia kena faham. Lepas tu Nabi suruh tuang. Nabi kata apa? Biar pergi dulu. Dia boleh pergi kencing tu. Dia boleh pergi kencing dalam masjid. Cuma masjid Nabi tak macam masjid kita lah ni. Masjid Nabi atas pasir. Jadi bila ada Arab Badui duduk kencing kat ujung masjid tu, Nabi kata biar pergi dulu. Biar dia kencing bila selesai. Saat ni dia duduk kencing, kita pergi cekah huain. Siap habis saat ni. Kan? Faham tu? Tak lucu awak tu. Huain, syak habis. Habis berterak. Nabi kata biar pergi. Tu cara Nabi. Cara Nabi hebat. Biar pergi dulu. Sebab apa? Bila dia kencing, air kencing masuk dalam tanah, siramlah air, orang habis, selesai dah. Tapi jangan kita kiyah hadis tu dalam masjid. Ada kucing nak pergi kencing, kita pun siram air mengikut hadis. Cari tak kotor lagi masjid. Hang kena pergi buang kapek tu. Jangan nak pergi siram air. Sebab apa? Dia punya masa dia, kondisi, situasi dia tak sama. Sebab masjid ni, masjid Nabi, tanah. Kita tak siap pun, jangan duk pergi dengar hadis ustaz duk baca, Nabi kata biar pergi dia kencing, saat ni siram air, kita duk pergi siram air pula. Tak boleh. Lagi haram. Kita menajiskan lagi masjid. Kita kena basuh. Buatlah cara mana, angkat kapek ke, separuh ke cuci ke, atau angkat sekeping ke, ikutlah. Ataupun potong-potong. Kalau nak cuci cara betul-betul, tak tahulah, kena curi betul-betul, kena cuci betul-betul sampai hilanglah 3 benda tu. Warna bau tu. Itu cerita fiqh. Kemudian ada juga sahabat yang semayang tak betul, dia panggil musi'us salah. Sahabat yang buruk semayangnya. Semayang dia buruk. Semayang dia tak kena. Ada satu hari Nabi duk berceramah, duk tazkirah sahabat. Ada sahabat datang duk semayang, Nabi keling. Nabi sambil duk mengajak, Nabi tengok. Nabi tengok. Dia ni bila papas semayang, dia main nak duduk dalam masjid Nabi, dia main nak duduk dalam masjid Nabi. Barangkali itu masjid kot kan. Nabi kata apa? Salli fa innaka lam tusalli. Hampir semayang, hang tak mayang lagi. Tak mayang apa tadi duduk semayang. Itu saya kata, dia, sahabat ni tak kata. Dia pun pilah semayang balik. Semayang. Nabi duduk cakap sambil duduk tengok. Sambil duduk tengok. Dia main duduk pula.
Nabi kata jangan duduk lagi. Habis semayang, hang tak semayang lagi. 2 kali lah. Sampai kali ketiga dia pergi semayang. Kemudian dia main duduk. Dia tak semayang lagi. Tapi Nabi tu habang. Nabi kata apa? Nabi sebut, bila hang rokok fatma'inna, maka hendaklah kamu tatmakninah. Bila kamu sujud, kemudian hendaklah kamu tatmakninah. Nabi duk ajak. Maknanya apa? Ada sahabat semayang tak betul lagi zaman Nabi. Dia panggil hadis musi'is salah, orang yang buruk semayang dia. Tapi nak abang kata apa? Nak abang kata 2 pengajaran yang kita boleh dapat. Pertama, orang tu sini. Orang tu Nabi tegur 3 kali dia semayang. Kalau kita tak kenal kat mana, jorekah ustaz tu. Betul tak? Cakap pandai-pandai lah, tak suruh aku main 3 kali dah aku semayang. Buta ke apa? Kalau kita, betul tak? Tapi sahabat pergi semayang. Kemudian Nabi pula tidak ada toleransi. Bab-bab ibadat ni tak ada tu. Kalau kita apa? Bek piang lama dia reti. Betul tak? Ustaz macam saya lah. Lama-lama dia reti bek pi. Lama-lama dia reti, tak tahu bila, tak tahu. Sahabat Nabi direct. Hang tak semayang lagi. Hang pergi semayang. Sahabat pula pergi semayang. Tak ada marah kat Nabi. Ini 2 yang kita boleh ambil pengajaran. Tu. Nabi kata apa? Bila hang semayang, bila hang rokok, hang tatmakninah. Nabi duk tekan situ. Bila hang sujud, hang tatmakninah. Tatmakninah ni apa dah? Berhenti sat. Diam sat selepas bergerak. Bukan berhenti sat selepas bergerak. Diam selepas bergerak. Sukunun ba'dal harakah. Diam selepas pada gerak. Kita banyak jadi macam tu. Mana? Kita tak jaga tatmakninah. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana kan Allah. Dia tak. Dia duduk hanyut. Kalau dia sujud pun dia hanyut. Sambil duduk baca, naik pelan-pelan. Dia kena tak berhenti begitu. Kan? Sami Allahu liman hamidah. Tapi jangan duduk sampai duduk. Nanti duduk setengah jam jadi wah-wah. Pasal duduk bergerak lagi. Tak. Agak-agak diam sudah. Sesaat tak apa. Itu ada sesuatu semayang, dia pegang pohon. Kan? Kena jaga ni. Sami Allahu liman hamidah. Allah, semayang tak sah. Itu Nabi kata apa? Hang tak semayang lagi. Nabi tekan di tatmakninah. Itu bab semayang. Bab tauhid lagi lah. Tauhid pun saya sebut dah. Kemudian tasawuf begitu juga. Tapi tasawuf Nabi letak di hujung dan Jibril tanya di hujung. Maknanya apa? Kita ni bila di hujung, kita kena letak tasawuf. Tapi masalah kita ni, fiqh tak apa nak kemas lagi, tauhid tak kemas lagi, duk mengaji tasawuf. Tu yang jadi masalah, tak main masjid, mengaji tasawuf tak main masjid. Apa? Dia ambil hak belakang dulu. Kita kena kemas apa dia? Kemas semayang, kemas fiqh, kemudian kemas tauhid. Kemas tauhid, kemudian kemas fiqh, kemudian barulah ihsan. Lepas tu kita ni kalau bahasa umum hujung-hujung ni kita mengaji tasawuf. Lepas tu kita tasawuf kebanyakannya duduk di belakang-belakang. Kitab-kitab fiqh yang ada tasawuf dia akan letak di belakang. Ihsan pun duduk di belakang. Ni nak cerita maqam musyahadah, maqam muraqabah tak sempat. Banyak lagi kita nak cakap tapi tak sempat. Tak mengizinkan kita. Jadi apa pun, jadi dalam kita nak beragama ni apa yang perlu? Kita perlu Islam, faham Islam iaitulah faham fiqh, dan faham iman iaitulah faham tauhid, dan faham ihsan iaitulah faham tasawuf. Sebab tu ilmu fiqh dipanggil dengan furu'uddin. Ilmu furu'uddin. Kalau ilmu tasawuf, ilmu usuluddin. Kalau ilmu tauhid, usuluddin. Kalau ilmu tasawuf, ihsanuddin. Cukup boleh malam ni. Furu'uddin, usuluddin, ihsanuddin. Furu'uddin fiqh, usuluddin fiqh tauhid, ihsanuddin tasawuf. Dia kena mengaji tiga-tiga ni. Dan dalam bab fiqh pula kita mesti kena ikut fiqh yang ahli sunnah wal jamaah punya. Ahli sunnah wal jamaah apa dia? Imam Syafi'i. Dan di samping kita ra'i dan kita tidak menolak mazhab Hanafi, mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Kita duduk bergelar di antara itu. Kemudian tauhid begitu juga. Kadang-kadang tauhid, tapi tauhid dah tahu ke mana pergi pun tak tahu. Dia elak dah mengaji tauhid. Dia pergi mengaji tauhid dengan pok-pok lain. Pok yang bukan daripada ahli sunnah wal jamaah. Apa dia? Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Maturidi. Yang dibawa Abu Hasan mana?
Sifat 20 tu. Ni pun nak cerita panjang. Saya di KM 3 bulan. Minggu lepas di Masjid Tabung Haji, cerita tentang tauhid di sisi ahli sunnah wal jamaah. Ni hari Jumaat ni malam Sabtu Masjid Negeri Shah Alam, fiqh di sisi ahli sunnah wal jamaah. Saya nak kena cerita fiqh mazhab Syafi'i Hambali. Kadang-kadang dia ni fiqh tak tahu dia ambil mana-mana. Dia tak ada mazhab. Nanti pula bulan depan pula belah Kelang pula panggil nak cerita pula tahu tasawuf, tauhid, fiqh di dalam bab Abu Hasan ahli sunnah wal jamaah. Fiqh ahli sunnah wal jamaah, imam mazhab yang 4. Tauhid ahli sunnah wal jamaah, Abu Hasan Syari, Abu Mansur Maturidi. Tasawuf ni minggu depan tasawuf di Masjid Negeri. Lah ni pula depa duk hentam tasawuf ni, ada pokok-pokok tasawuf. Saya nak kena pergi ceramah di Masjid Negeri Shah Alam. Tasawuf sisi ahli sunnah. Tasawuf sisi ahli sunnah wal jamaah apa yang dibawa oleh Junaid Al-Baghdadi dan Imam Ghazali. Tu. Jadi barulah fiqh kita ni sempurna, barulah tauhid kita sempurna, barulah tasawuf kita sempurna. Kadang-kadang tasawuf kita ambil hak pokok mana-mana tak tahu. Kadang tauhid kita tak tahu mana-mana kita ambil tak tahu. Kadang-kadang fiqh kita tak tahu mana kita ambil. Pertama kita kena sedang, kita kena mengaji fiqh, tauhid, tasawuf. Kemudian kita kena mengaji pula tasawuf, fiqh tu hak ahli sunnah wal jamaah. Tauhid tu hak ahli sunnah wal jamaah dan tasawuf hak ahli sunnah wal jamaah. Jadi macam mana kita nak mengaji? Kita kena pastikan guru yang kita nak panggil tadi, pastikan siapa guru dia dan lagu mana latar belakang pengajian dia. InsyaAllah kita mengaji walaupun tak sedap. Kebanyakan guru macam ni tak sedap mengajar. Dia baca kitab kan. Kita kena istiqamah duduklah. Tu. Kita mengaji. Selagi kita tak mengaji 3 ni, kita masih berdosa lagi. Sebab apa? Kita belum lepas fardu ain. Kita hantar anak mengaji kafar apa dia? Kelas agama fardu ain. Sedangkan kita kafar tak mengaji. Kita tak lepas. Anak kita pandai tauhid, kita tak reti. Duk minum kopi, ustaz, ayah, Tuhan duk di mana? Beruk tersemok kopi. Tersemok tu makna tak tahu tu. Beruk tersemok. Dia tanya begitu. Tu maknanya puak tak tahu lagi. Saya doa man bina mati rabbika pa hadis. Nikmat Tuhan bagi, tanya. Kalau bab tauhid ni saya tak takut. Bukan takabur tak. Nak cerita nikmat Tuhan bagi. Kalau tuan-tuan nak tanya Tuhan buat pola ni, saya boleh abang. Tuhan macam mana lagu mana, saya boleh abang. Tapi jawapan tak semesti mengikut soalan. Kadang-kadang kena jekah pada juga. InsyaAllah bab belah Kuala Lumpur ni, kalau dia tanya macam-macam. Ustaz, Tuhan benda apa? Dia kata ingat tonggeh ke Tuhan? Lepas tanya macam sampai saya dah mangli lah. Sampai lah ni boleh jawab. Lepas tanya bab tauhid, tanya mai. Tuhan dia buat apa lah ni? Tanya mai. Sampai tak berani tanya lah. Senyap begitu. Soalan tak semesti mengikut jawapan, tak semesti ikut soalan. Tuhan di mana? Lu abang di langit pula. Ada. Tuhan tak di mana-mana. Tu. Tuhan tak di mana-mana. Jadi jawapan dia panjang lah kalau nak cerita. Ni malam ni pengenalan je lah. Ada rezeki kita jumpa pula banyak kalau nak cerita. Satu persatu beriman dengan Allah, malaikat, Rasul semua tu. Sebagai pengenalan untuk kita dan untuk sampai peringatan, dan sama-sama dah tuan-tuan pun reti belakang, tuan-tuan perempuan duk dengar kan. Cuma malam ni kita peringat saja muzakarah. Jadi minta maaf kalau ada silap salah. Jadi sekadar tu dulu, insya-Allah umur panjang, kita jumpa lagi pada akan datang kalau dipanjangkan umur dan ada kesempatan. Dan terima kasih kepada pihak masjid kerana menjemput saya datang ke sini pertama kali. Jadi sekadar tu dulu, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bihamdihi hamdan yuwafi ni'mahu mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina wa Allah taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin bihikmatik wa ansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa nas'aluka Allahumma al khaifin wa inabatal mukhbitin wa ikhlasul mukinin wa syukras sabirin wa tawbatas siddiqin. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.